Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung ayat yang ke-243 muka surat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah ya Allah kami semua ini orang-orang yang selalu sentiasa mendengar serta mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doa rekas telawat. Kita tengok ayat 243, kes
meninggalkan negeri kerana takut mati. Meninggalkan negeri, meninggalkan kawasan kerana lari daripada mati. Adakah dia satu yang dibolehkan ataupun macam mana? Kita tengok firman Allah, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim. Alam tara, ini satu persoalan. Alam, apakah tidak tara, engkau melihat, engkau perhatikan. Tara ni anta ni rojak kepada Nabi lah asalnya sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat kepada apa? Ilal ladzina, kepada peristiwa orang-orang yang kharaju, mereka itu keluar dan meninggalkan min diyarihim. Diyar makna rumah, diyar macam kita daru al-ihsan kan, kalau banyak kita panggil diyar. Jadi dar dengan diyar ini sama je makna. Mereka keluar daripada rumah mereka. Ini satu peristiwa yang berlaku pada umat yang lepas, di mana mereka keluar ramai-ramai. Berapa ramai dia? Wahum ulufun, hal mereka itu uluf. Uluf ni alfun 1000. Kalau uluf ni dia tidak kurang daripada 10,000. Tak kurang daripada 10,000. Dia tidak akan guna uluf lebih pada 10,000. Kalau 11,000 dia tak sebut uluf, dia sebut alfun balik. Jadi kalau uluf ni paling banyak 10,000 lah, 10,000. Wahum uluf, sebab apa mereka keluar daripada rumah-rumah mereka dengan bilangan yang ramai ni? Sebabnya ialah hadaral maut. Itu sebab dia, kerana takut. Hadar ni ikhtiar lah, al-maut, daripada ditimpa kematian. Keluarlah daripada kampung dia, pergi pada satu tempat yang jauh, yang di situ aman dan tidak ada penyakit. Pergi. Adakah mereka selamat di sana? Faqala lahum, maka qala tu, faqala, dua kalimah tu, maka qala, telah berfirman, lahum, kepada mereka. Siapa yang beritahu mereka? Allahu, oleh Allah. Sebab tu kita berhenti tadi. Faqala lahumullah, maknanya Allah qala lahum. Kita boleh tukar tepat kan, kita kata faqala lahumullah, boleh kita kata Allah qala lahum. Allah telah beritahu mereka, berfirman kepada mereka. Apa firman Allah kepada orang-orang ini yang lari keluar daripada rumah dia? Mutu. Satu perintah tu, satu arahan. Matilah kamu semua. Mutu, ramai. Kalau seorang kita panggil mut. Nah, mut anta, engkau matilah. Mati ya. Tapi kalau ramai, mutu, matilah kamu semua. Siapa yang berkata demikian? Allah. Bila Allah kata mati, wajib mati ya. Kalau saya kata matilah kamu, tak ada orang kata apa, jaminan, sebab kita tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Bila Allah kata mutu, matilah. Maka semua yang pergi meninggalkan rumah itu mati. Ada ulama mengatakan sebahagian besar daripada mereka mati. Walaupun dia nak lari daripada kematian, dia pergi tempat yang tak ada penyakit. Dia lari ni pada penyakit taun katanya. Penyakit taun. Kita sekarang penyakit apa? Nah, yang kita hadapi baru ni kan.
kita lari daripada tempat kita pergi tempat lain. Kalau Allah kata mutu, mati juga. Ini satu kisah yang berlaku pada suatu masa dahulu. Kemudian mati lama mati, dikatakan 40 tahun, dikatakan lebih. Kemudian summa lama tu, kemudian sebab dia tak kata wow. Kalau wow ni sekejap, kalau summa ni lama, masa lama. Paling-paling awal 40 hari katanya. 40 tahun, 40 hari sekejap. 40 tahun. Summa ahyahum. Ahya tu rujuk pada Allah. Maknanya summa ahyahumullah. Tak ada perkataan Allah, tapi kita kena takdir di situ. Summa ahyahum Allah. Faqala lahumullah summa ahyahum Allah. Dia style yang Arab gitu. Tapi dia tak sebut dah, sebab dia Allah yang berkata faqala lahumullah. Allah kata apa? Mutu, semua mati. Summa ahya. Siapa yang ahya? Allah lah. Ahyahum. Allah telah menghidupkan mereka. Tapi dia tak sebut Allah di sini. Kita kena takdir lah. Kita kena jangka, kita panggil apa takdir ni? Kita nilai dia bahawa ahyahum Allah. Kemudian Allah hidup semula dia. Ini peristiwa yang berlaku pada suatu masa dulu. Satu masyarakat dia tinggal dan di tempat dia timpa musibah ataupun penyakit taun ataupun penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Lalu mereka bersepakat untuk meninggalkan tempat itu, pergi kepada tempat lain yang dikatakan padang luas, tempat orang tak tinggal, tak ada orang duduk situ. Pergi sana untuk nak lari daripada kematian disebabkan penyakit itu. Bila sampai kat sana, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan tidak benarkan keluar, dia keluar juga. Jadi dia keluar juga, maka dia dimatikan, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat supaya matikan mereka. Maka mati. Dikatakan tidak lama kemudian ada seorang nabi. Lalu ke kawasan satu, dia nampak kesan-kesan tulan dan seumpamanya. Di situ lalu dia nak tahu apakah perkara yang berlaku di sini. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah hidupkan semula jasad-jasad yang mati ini. Ini reka cerita lah. Kemudian dengan kehendak Allah, doa Nabi ini diterima Allah SWT, lalu dihidupkan semula. Itulah dimaklumkan kepada mereka tentang sebab mereka lari daripada sini kerana ada penyakit taun. Ini kisah ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menghidup dan mematikan. Dan kalau kita nak lari daripada mati yang telah ditentukan Allah, tidak akan selamat, tak akan selamat, tidak akan berjaya, kerana kematian itu sesuatu yang telah pasti. Cuma anda jumpa dalam satu ayat, dia kata ajal kita ni ada dua macam. Ajal kita ni, mati kita ni ada dua macam. Satunya ajal yang belum matang, belum cukup tempoh, gitu. Yang kedua ajal musamma, dia panggil ajal musamma, ajal habis. Memang kita diberi umur setakat tu, maka kita mati. Ada orang lain
dimatikan Allah belum sampai tempoh. Okey. Oleh sebab itu, mengikut ayat, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Hud, ayat 2 ke ayat 3 gitu, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita cara nak mati cukup tempoh. Cara nak mati cukup tempoh, cukup umur. Satu. Yang kedua, Allah ajar kita macam mana kita nak, kalau kita dipanjangkan umur, kita tidak susah hidup. Kita tak susah hidup. Kita ni sebenarnya, walaupun sepanjang mana umur yang Allah beri kepada kita, tetap rezeki kita ini cukup sampai ke penghujungnya. Dia ada kaedah dia. Disebut di dalam surah Hud, kalau tuan-tuan boleh tengok sepintas lalu surah Hud, mungkin kita boleh tengok sekejap. Surah Hud ni surah yang keberapa? Oh, dia ada handphone senang, kita nak belek-belek ni lambat. Okey, muka surat 221. Muka surat ni 221 ni ada tiga cara. Ada tiga cara untuk kita kenal pasti kita mati cukup tempoh. Kita tengok ayat 2 tu. Ayat 2 dan ayat 3. Alla ta'budu illallah. Itu satu. Yang kedua, wa anistaghfiru rabbakum. Yang ketiga, summa tubu ilaihi. Itu tiga kaedah. Apa yang kita dapat daripada kaedah, daripada tiga cara tu, iaitu jawapan dia ialah pada yumatti'kum tu. Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Kalau kita jaga tiga tu, Allah akan beri hidup kita cukup umur dan kita hidup dalam keadaan sihat sampai kepada penghujungnya. Satu. Yang kedua, ayat lepas pada tu dia sebut ajal musamma. Ajal musamma ni ajal yang sebenar. Yang kedua, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Yu'ti, Allah akan memberikan setiap yang ditentukan kurnianya. Maknanya kalau kita ditentukan, kita kata setiap tahun kita kata 1,000 ataupun 1 juta lah, dia akan cukup sampai akhir umur tu. Maknanya dia tak tarik, tak rugi, tak hilang gitu. Apa dia tiga syarat itu? Pertama, alla ta'budu illallah. Ini syarat pertama, bahawa jangan kamu menyembah kecuali Allah. Kita ambil istilah ibadat yang diterima Allah. Syarat pertama, ibadat kita Allah terima. Itu. Syarat yang kedua, wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kamu semua minta maaf segala kesalahan kamu yang lampau dan Allah telah maafkan. Itu syarat kedua, istighfar. Syarat yang ketiga, summa tubu ilaih, kemudian kamu bertaubat. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Bertaubat di sini dengan makna kembali. Jadi ada tiga. Pertama, kalau kita ambil lah ibadat yang kita buat ni, confirm Allah terima, pastikan Allah terima. Yang kedua, kita bertaubat. Kita ambil tubuh tu yang kedua. Kadang-kadang dia susung, dia tengok keutamaan. Taubat nasuha ialah taubat
yang kita berhenti apa yang dilarang Allah dan buat yang diperintah serta menyesal terhadap perbuatan kita. Itu taubat nasuha. Dan sekiranya hak ni apa payah yang kita salah itu terlibat dengan anak Adam, kita kena sesat. Yang ni hak payah sikit. Apatah lagi musim-musim kita ni, musim-musim WhatsApp ni, kan, musim Facebook ni, dan post kan, dia pergi jauh. Pergi jauh nak cari, nak minta maaf macam mana, payah. Jadi kok mana pun kita kena rayu pada Allah lah, supaya Allah ampun juga. Allah beri pertemuan antara kita dengan macam mana pun Allah mampu. Jadi maknanya taubat nasuha. Contohnya kalau kita taubat hari ni, kita berubah ikut patuh syariat hari ni, ingat dosa-dosa kita hak dulu tu macam mana? Hak tu dia panggil istighfar. Dia panggil istighfar. Kita kena istighfar terhadap dosa-dosa dulu. Jadi sekarang kita katalah saya ni baru berubah hari ni, umur 40 baru berubah. Okey, apa saya kena buat? Pertama, saya pastikan taubat saya ini taubat yang benar-benar, yakni saya menyesal meninggalkan yang dilarang, melakukan yang diperintah. Satu sesal, ikut syariah lah. Kemudian dosa-dosa lampau macam mana? Saya istighfar, minta maaf pada Allah SWT setiap masa sehingga Allah maaf dosa saya. Dua, kan? Yang ketiga, saya pastikan ibadat yang saya buat setelah saya menyesal ini Allah terima. Jadi tiga inilah kita mendapat dua keuntungan. Keuntungan pertama, umur kita diberi sampai ke penghujung, dan sepanjang umur kita yang diberi Allah itu kita berada dalam keadaan mata'an hasanah, kehidupan yang terbaik dan cukup rezeki yang Allah sediakan. Ini kaedah yang kita nampak di sini. Baik, sekiranya ayat berikut tu, sekiranya kita tidak mendapat tawaran ini dengan sebab apapun, Allah kata apa? Fa in tawallau, jikalau mereka berpaling daripada mendapat tawaran tersebut ataupun usaha tersebut, fa inni akhafu alaikum, maka sungguh-sungguh aku bimbang berlaku ke atas kamu azab yaumin kabir, azab hari tua. Azab hari yaumin kabir ni ada terjemah mengatakan hari kiamat lah, azab hari kiamat. Dan kabir ni juga dengan makna masa tua kita. Kita diberi umur panjang tapi hidup dalam keadaan yang menderita. Waliyazubillah. Dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba balik tengok sebagai satu exercise lah. Ayat ni, 3 ayat ni, bagaimana pandangan-pandangan ulama dalam menyelesaikan isu macam mana kita nak ibadat kita diterima Allah. Ada kaedahnya, kaedahnya ada. Dan bagaimana dosa kita ini diampun Allah, dan bagaimana kita nak bertaubat dengan taubat nasuha. Baik, kita pergi ayat kita tu. Kita sambung sikit lagi. Inna fadlallah innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Ini yang tadi, ayat tadi ada kaitan ni. Innallaha, sungguh-sungguh Allah itu subjek. Apa nak cerita tentang Allah tu? Allah tu ladzu fadlin 'alan nas. Itu khabar dia. Apa makna khabar? Maknanya Allah tidak sedikit pun, tidak langsung akan membiarkan hamba-hambanya hidup dalam keadaan menderita sehingga dia bertemu Allah. Tak akan berlaku. Kat mana kita faham gitu? Allah kata ladzu fadlin 'alan nas. La tu dia panggil lam confirm. Confirm Allah akan beri kurnianya kepada sekalian manusia sampai manusia mati. Sama lah dengan ayat surah Hud tadi. Tapi sebab apa sebab apa manusia menderita di umur tua?
Sebab apa manusia hidup susah di umur tua? Ayat sebabnya ialah walakin tu. Walakinna aktsaran nasi, apa dia? La yashkurun. Apa makna la yashkurun? Tidak bersyukur, yakni tidak taat. La yashkurun makna la yati'un. Mereka tidak taat pada Allah. Ini punca mereka tidak mendapat kesempurnaan hidup. Ini sampai akhir umur. Sama dengan ayat tadi, surah Hud tadi. Oleh itu kita faham di sini, kalau kita nak innallaha ladzu fadlin 'alan nas, Allah sungguh-sungguh ladzu, dia ada dua tu. Inna dengan ladzu tu memang confirm lah. Allah tak akan biarkan kita hidup menderita sampai ke mati dengan syarat syukur kepada Allah, dengan makna taat kepada segala perintah Allah, seperti mana yang kita bincang pada surah Hud tadi. Ini kaedah yang memang jelas dan confirm, berasaskan ayat innallah dengan lazu tu. Dua-dua tu, inna asalnya Allahu dzu fadlin 'alan nas. Kalau simple sentence yang tidak ada kepentingan, tak confirm, dia kata Allahu dzu fadlin 'alan nas. Takat tu je. Tak perlu inna, tak perlu ladzu. Disebabkan Allah nak kata kepada kita bahawa kamu jangan bimbang. Kalau kamu taat kepada aku, dari kamu lahir sampai kamu mati, dua perkara kamu akan dapat. Pertama, semua kurnia-kurnia yang aku sediakan untuk kamu, kamu akan dapat. Kamu tak susahlah. Yang kedua, kamu akan mati mengikut tempoh yang ajal musamma tadi, ajal yang telah yang sempurna. Ini kaedah yang kita kena tahu, dan kita kena berusaha untuk memperbaiki tiga perkara tadi. Yang pertama, baiki ibadat kita biar Allah terima. Yang kedua, dosa-dosa lampau kita biar Allah ampun. Yang ketiga, hidup sekarang ini patuhlah apa yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan tunduk atau patuh kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita hidup cukup sempurna sampai kepada penghujung. Ada satu benda anda jumpa sebagai share untuk penutup ni. Dia kata, macam mana kita nak jaga telinga kita boleh pakai sampai penghujung? Bagaimana kita nak jaga mata kita boleh pakai sampai ke penghujung? Dan bagaimana hati kita sempurna berfikir sampai kepada penghujung? Senang je. Macam kita buat ni. Kita mari sini, kita guna tiga-tiga ni. Telinga dengar, mata tengok Quran, dan hati berfikir tentang apa yang kita belajar. Amallah dengan ni, insya-Allah tiga-tiga anggota ini akan sempurna sampai ke tempoh kita meninggal. Ni ayat mana? Ayat surah, antaranya surah Sajdah. Ada beberapa ayat. Surah Sajdah ayat 8 ke 9 gitu. Ada. Dan juga surah Muluk. Surah Muluk. Surah Muluk. Nanti kita dah masuk, kita tengok. Jadi sebenarnya Quran ini lengkap dengan ilmu dan strategi menjaga kehidupan yang sempurna. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita duduk sentiasa, walaupun kita kata 2 kali sebulan, insya-Allah dengan sebab ini kita terpelihara. Cuma harapnya setiap yang datang ni, untuk lepas ni lah, kena tengok Quran, kena tengok. Dia nak jaga mata. Tengok Quran, dah dengar kita dengar dah. Dan begitulah keadaan hidup kita, kena sentiasa dengan Quran, supaya kita sejahtera sampai kepada penghujungnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.